warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dia, Allah Subhanahu wa taala masih beri kepada kita nikmat meneruskan hidup dunia kita ini. Hayat masih dikandung badan, yang mana itulah modal kita, tuan-tuan dan puan-puan. Modal kita lah, modal utama kita ialah kehidupan. Bila kita masih hidup, bermakna peluang tu masih ada. Maka bila kita meninggal, maka peluang tu terhad. Ada tu ada, tapi terhad. Orang teringat, orang doakan kita, orang teringat, orang sedekah bagi pihak kita, orang teringat, orang tolong tahlilkan. Itu kalau ada. Ataupun dulu semasa hidup kita ni, semasa peluang yang kita ada ni, kita buat jariah. Satu-satu amalan yang kekal. Antaranya kita wakaf kan, ataupun apa-apa kebaikan yang kita ajak orang tu lakukan dan dia kekal melakukan. Dia pula ajar ke anak dia pula lakukan, anak dia pula bagi tahu pada anak dia pula. Jadi benda tu akan sampai kiamat kan? Tapi itulah, segalanya masih lagi terpulang kepada macam mana kita corakkan kehidupan yang ada hari ini. Kalau kita tak buat sedekah jariah tu sekarang, maka tak ada juga untuk besok. Kalau anak kita tak didik supaya jadi anak yang soleh, maknanya bila kita meninggal besok, tak adalah juga bahagian kita daripada pihak anak. Kalau kita tidak sebarkan ilmu yang bermanfaat, maka terputuslah juga nanti. Jadi kita syukur banyak-banyak Allah SWT bagi pada kita perkara ni. Dan lebih-lebih lagi sekarang ni, malam ni kita berada di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Petang tadi sebelum maghrib 14 Sya'ban. Jadi sekarang ni, malam ni bermulalah 15 Sya'ban. Besok siangnya 15 Sya'ban. Ingat takvim kita ni, dia bermula malam. Dia bermula malam. Macam kita nak tarawih lah. Bila masuk satu Ramadan tu, kita tarawih dulu ke puasa dulu? Kita tarawih dulu kan? Esok tu baru puasa. Ke ada yang malam sebelum puasa tu kau tak tahu kan? Lepas puasa tu baru dapat fit. Baru pergi tarawih. Rugi yang sesangat-sangat lah. Jadi begitu juga nisfu Sya'ban. Yang kata nisfu tu malam ni dan besok 15 Sya'ban. Jadi selalunya di kebanyakan tempat di tanah air kita ni, bahagian Nusantara, kita akan baca Yasin nisfu Sya'ban. Sebenarnya setakat semakan saya lah, tidak ada satu amalan khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk nisfu Sya'ban atau mana-mana malam dan siangnya Sya'ban, kecuali beberapa perkara, iaitu di siang hari disunatkan berpuasa dalam bulan Sya'ban. Tetapi 16 Sya'ban ke atas di dalam mazhab Syafi'i, kaul yang muktamad yang kuat ialah haram puasa. Masalah kita masa itulah rajin kan. Orang tak rajin memang rajin. Sepatutnya 1 Sya'ban sampai 15 Sya'ban tu kita perlu puasa betul-betul. Sebab itu memang digalakkan, bahkan Nabi SAW menyatakan bahawasanya puasa yang paling afdal selepas Ramadan ialah Sya'ban, bukan puasa 6 Syawal.
puasa yang paling afdal selepas Ramadan ialah puasa dalam bulan Sya'ban. Tetapi setelah berlalunya separuh pertama Sya'ban, dalam separuh kedua Sya'ban, haram puasa itu mengikut mazhab Syafi'i. Qaul yang utama. Tapi kalau ada pula orang tanya, ustaz, ada ustaz tu kata tak apa, boleh puasa digalakkan pula. Itu ustaz tu kata. Jadi saya tak nak bahas yang ustaz tu kata. Yang saya cerita ni yang dalam mazhab Syafi'i kata. Macam tu. Jadi janganlah pula macam mana ustaz tu, itu ustaz tu lah kan? Macam saya ni, saya cerita ni yang mazhab kita lah. Saya rasa kebanyakan kita malam-malam ni pun semua yang bermazhab Syafi'i. Baik, saya buat. Sebab memang ada hadisnya, Nabi SAW larang. Memang ada hadisnya, Nabi SAW melarang separuh kedua daripada Sya'ban. Cuma berbeza pendapat di kalangan ulama dalam menerima hadis. Itu memang panjang lah. Sebab tu saya kata saya tak nak hurai yang pihak satu lagi yang kata boleh puasa dan sebagainya. Memang akan panjang cerita. Cuma kesimpulan yang ada ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka telah menyatakan qaul yang utama bahawasanya itulah. Tetapi haramnya itu tidak mutlak. Tidak seperti haramnya 5 hari yang haram mutlak tu. Hari raya puasa, hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik 3 hari. Habis yang tu memang tak boleh nak kata apa lah. Baik. Jadi yang kata haram tadi, dia ada pengecualian. Sebab tu kita kata tidak haram mutlak, ada pengecualian. Antaranya yang disyarahkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ialah apabila seseorang tu boleh berpuasa 16, 17, 18, 19 Ramadan, Sya'ban, ialah apabila dia bersambung dengan separuh pertama dalam Sya'ban walaupun 1 hari. Maknanya kalau tuan-tuan ada target nak puasa 16, 17, 18 Sya'ban, puasa besok 15 Sya'ban, besok 15 Sya'ban boleh puasa lagi. Siapa yang berpuasa 15 Sya'ban, maka dia layak untuk berpuasa second half of Sya'ban, separuh kedua daripada Sya'ban. Katalah dia puasa besok, kemudian 16 pun dia terus puasa, 17 puasa, sebab nak ambil feel Ramadan ni kan, ni nak ambil, dah mula rasa nak puasa dah ni. Puasa-puasa 20 Sya'ban, ada penduri apa, tak puasa dia, maka dia tak boleh sambung 21 tu, dia tak boleh puasa dah. Habis itu dah, terputus dah dia, habis dah. Tapi kalau dia tak puasa dengan 15 Sya'ban tu, dia tak boleh dah. Sebab dia tak bersambung dengan, mana walaupun 1 hari dia kena bersambung 15 tu. Tapi kalau dia tu memang daripada 1 Sya'ban lagi duk puasa, dah tak ada masalah. Ataupun di 7 Sya'ban dia start, ataupun sebelum ni dia start. Tapi 15 tu penyambung dia. Kan? Itu satu. Yang kedua, dia tak puasa 15 Sya'ban, tak puasa. Tapi memang kehidupan dia ni dah menjadi wirid dia berpuasa Isnin Khamis. Sejak daripada Muharram, sejak daripada Rabiul Awal apa semua, memang Isnin Khamis. Maka untuk orang yang macam ni, dibolehkan dia berpuasa Isnin Khamis tadi walaupun separuh akhir kedua Sya'ban. Tapi kalau buat pun nak rajin, baru dapat hidayah nak puasa Isnin Khamis kan. Tengok-tengok esok 16 Sya'ban dah. Dan lusanya 16 Sya'ban kan. Mana hari Khamis depan tu baru nak puasa, baru dapat hidayah. Ya aku ni dah dekat Ramadan ni nak puasa, tak puasa apa, tak pernah. Nak ambil feel juga ni kan. Tak boleh lah. Tapi kalau memang dia dah wirid dia dah, jadi wirid, faham kan wirid? Maknanya dah menjadi kebiasaan. Dua, kecuali. Yang ketiga, puasa yang wajib. Sama ada qada, qada kafarah ataupun nazar. Baik, yang wajib, mana macam orang perempuan ke, puasa tak sempat nak habis lagi ganti yang qada tu kan, yang wajib qada tu. Orang lelaki ni tak tahulah ada tak qada ke tak kan. Manalah
kan? Kita manalah tahu masa puasa tahun lepas sakit gigi ke kan? Cabut gigi, dah 1 hari tinggal. Kena ganti belum? Sebab 1 hari ni mudah lupa kan? Aku ganti ke belum? Orang perempuan tak apa, dia catat tu berapa hari kan? Dia ada diary dia. Orang lelaki pun ada uzur juga. Ada ya. Itu saya dah beritahu sebelum ni, itu puasa. Jadi puasa ni dia tak boleh nak buat uzur macam orang perempuan juga. Dia ada hukum lain dia kena puasa. Jangan abang tak puasa ni, abang pun uzur juga ni. Pakai pampers ni kan masa puasa. Tetapi nazar ini, puasa nazar ada dia punya bahasan sedikit, iaitu sekiranya dia semasa bernazar nak puasa tu dia tak tahu bahawasanya hari yang dinazarkan tu termasuk dalam suku dalam separuh kedua Syaban. Contoh, ini kalau isteri aku bersalin, dapat anak perempuan, aku nak puasa Khamis depan. Nak puasa Khamis depan. Rupa-rupanya Khamis depan tu 16 Syaban, 17 Syaban, 18 Syaban, dah melepasi daripada 15. Maka kalau dia tak sengaja, maka dia boleh puasa. Tapi kalau dia dah tahu dah Khamis depan tu memangnya dalam Syaban, dan dia ni bukannya jenis yang biasa puasa Isnin Khamis pun, tiba-tiba saja nak nazar kan, pada masa tu batallah nazar, maka tak dibolehkan untuk dia berpuasa juga. Jadi ini ada beberapa perincian berkenaan dengan puasa selepas Syaban. Jadi malam ni alhamdulillah 15 Syaban. Dalam bulan Syaban siangnya digalakkan berpuasa kan, mengikut syarat-syarat dia lah. Dan dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak hadis-hadis yang menerangkan bahawasanya di dalam semasa nisfu Syaban ataupun malamnya, malam ni lah, dinyatakan kepada kita dalam bahasa manusia. Ini nak bagi kita ni mudah faham bahawasanya Allah Ta'ala ni turun ke langit pertama, maknanya begitu dekat dengan kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya, siapa lagi nak minta itu, siapa lagi nak minta ini. Allah SWT seolah duk tanya kita, siapa lagi nak, apa lagi nak. Soalannya macam tu. Nak apa lagi? Minta lah. Apa kau nak minta, apa lagi? Apa yang kau nak mohon lagi? Apa hajat kau? Apa keperluan kau? Begitu tuan-tuan. Doa, minta. Ni malam ni tuan-tuan. Sebab tu ulama-ulama mereka membuatkan satu kaifiah. Yang ini dibacakan Yasin. Kemudian sebab Yasin ni dalam satu riwayat menyatakan antara kelebihan Yasin ialah ia adalah untuk apa ia dibaca. Maksudnya mustajab dia. Sebab bila kita nak makbul, supaya doa kita makbul, seeloknya didahului dengan amal-amal soleh. Jadi amal soleh ni antara yang biasa kita buat, baca Yasin lah. Macam kita nak doa arwah. Doa arwah kita akan tahlil dulu, kita baca Quran dulu, kita selawat dulu, kita istighfar dulu. Boleh tak kalau kita buat doa arwah tu dulu semua sedia dah? Auzubillah minasyaitanir rajim. Terus. Boleh tak? Boleh tak doa, tak ada masalah. Tapi selalunya kita akan ada amal-amal soleh yang lain. Yasin, kita baca tahlil dan sebagainya. Jadi begitu juga malam ni sebenarnya fokus yang utama ialah berdoa. Doa tu kena bagi lebih daripada biasa. Seolah-olah kita, kalau malam Lailatul Qadar memang antara doa yang makbul kan. Tapi kita tahu tak Lailatul Qadar tu bila? Duk spot daripada berapa malam dah duk spot kan. Tengok-tengok je lembu, tak nampak apa. Tak boleh nak buat apa kan. Sebab dia tengok dalam hadis tu memanglah adalah hint-hint yang dia beri kan. Malam tu tenang lah, apalah, jadi nampak bintang cerah langit. Jadi jangan kata langit, matahari pun tak keluar. Esok cuti sekolah. Macam cuti lah kan. Cuti lah, istirahat. Itu antara hikmah dan nikmat derbu.
Betul. Hilang separuh hati mak bapak ni. Yang budak-budak dia tak payah cerita dengan cikgu-cikgu, memang tak ada masalah, syukur kan. Saya nak datang tadi, dapat SMS daripada kawan ni kan, dia SMS kan apa, daripada berita harian punya berita lah. Agaknya dia melanggan yang berita harian punya SMS, update berita kan. Nah, dia pun sampai, dia tengok berita harian. Saya beritahu isi saya, sambil nak turun datang sini dah, dia kata, oh besok cuti ni, sekolah selama dan Kuala Lumpur cuti. Isi saya, iyalah tu kan, kalau cuti, saya buat bulu kuning. Kata, siap. Besok saya makan bulu kuning. Saya masuk Putrajaya, kira dalam bahagian wilayah dengan Selangor tu kira masuk lah kan. Lepas tu dia tak percaya lah, dia gelak-gelak ni ada saja kan, buat bulu kuning. Saya pun buka laptop saya tu, itu pergi berita harian kan. Memang ada lah yang berita terkini tu kan, dia punya berita terkini tu, tengok ni. Saya baca, dia tak percaya lagi, kata, mai sini lah, kata cepat lah nak pergi mengajar ni, kata kan. Alamak, kena buat betul lah bulu kuning tu dia. Besok bulu kuning jangan yang pergi. Kalau nak suruh perempuan, isteri masing-masing buat lah bulu kuning. Okey, jadi maksudnya malam ni fokus sebenarnya ialah doa. Jadi selalu kita akan stres pada doa, panjang umur, murah rezeki dan tetap iman. 3 kali Yasin kan. Ada orang tanya mana ada dalil kata baca 3 kali. Memang tak ada dalil khusus. Saya dah bagi tahu awal tadi, tidak ada satu anjuran amalan yang khusus. Tapi salah tak kalau orang nak baca Yasin? Tak salah, sebab ada dalil yang umum. Bacalah bila-bila pun. Jadi kenapa nak baca malam nisfu Sya'ban? Bukan masalah malam nisfu Sya'ban, masalahnya itu yang kita mampu untuk buat sebelum nak berdoa tu, nak ambil amal soleh, nak tawassul dengan amalan soleh tu. Ya. Kalau lambat nak baca Baqarah 3 kali, baca lah. Mau subuh. Sikit lagi nak habis malam, baru habis. Kan? Tak ada masalah. Dan cuma satu, tidak ada dalam mana-mana nas yang sahih adanya sebarang solat-solat yang khusus. Kata solat sunat nisfu Sya'ban tak ada. Tak payah buat lah. Tapi kalau nak sembahyang hajat, ada masalah? Tak ada masalah, sebab memang ada hadis yang menyuruh kita sembahyang hajat. Dan itu boleh sembahyang bila-bila masa. Tak nanti malam ni, tak nak sembahyang malam ni pun lagi afdal. Sebab ini malam yang mustajab doa. Kalau kita nak sembahyang taubat 20 rakaat, boleh tak malam ni? Memang tak ada hadis pun kata sembahyanglah kamu taubat 20 rakaat bila malam ni semua tak ada. Tapi dengan kita mengambil kira mustajabnya doa pada malam ni, kita nak bersungguh-sungguhnya, kita nak sembahyang 20 rakaat taubat malaikat tengok pun dah kesian dah. Kalau belum angkat tangan doa minta ampun tu, malaikat kesian dulu. Sebab apa? Nampak sungguh-sungguhnya kita. Tak ada masalah kan? Macam tu juga. Lepas tu nak baca Yasin 1 kali, 2 kali, tak ada masalah. Tak ada baca pun tak ada masalah. Macam malam ni kita tak baca Maghrib Isyak, ada berdosa? Ada dah kurang afdal dah kita punya amalan dalam nisfu Sya'ban? Tak ada. Kalau nak baca Yasin lepas Isyak, silakan. Tapi saya balik lah. Kau silakan. Kau sila. Oh tak apa Ustaz, saya nak kaget pukul 12 malam nanti, saya nak sekali dengan tahajud. Silakan. Malam ni saya tak nak tidur ni, saya nak. Silakan, tak ada masalah. Sebab itu semua ada bawah dalil-dalil yang umum. Nak doa lah. Itu doa lain tak boleh Ustaz, tentu je. Panjang umur, murah rezeki, tak iman. Tak. Itu tu kira antara doa-doa yang boleh bagi touch point. Kan? Touch point. Maksudnya doa yang begitu mesra dan dekat di hati kita lah. Dan kita ni tak ada benda lain kan. Sikit-sikit rezeki. Betul minta panjang umur, itu je lah. Iman, bagus lah. Minta. Ini peluang tu.
Dalam hadis menyatakan doa seorang bapa pada anak tidak akan ditolak, tidak dihijab di sisi Allah. Bapa doa pada anak. Itu bila-bila masa. Apa lagi kalau ini malamnya 10 Syawal? Apa salah kita banyakkan sikit, fokuskan sikit doa kepada anak kita? Kan? Daripada kita duk membebel pasal dia ke orang lain, baik kita membebel dengan Allah SWT. Kalau nak mengadu apa, adulah pada Allah. Walaupun Allah tahu, tapi Allah nak tengok kita mengadu. Itu yang mahalnya tu. Doa ni kita kena faham. Ada orang kata, Allah, Ustaz buat apa kita nak doa? Allah tahu semua lah. Dia isu dia bukan Allah tahu, Allah tak tahu. Tapi Allah nak sejauh mana, nak tengok sejauh mana kita menzahirkan kehambaan kita pada dia, menzahirkan betapa rasa bergantung kita. Allahus Samad, Allah bergantung segala sesuatu. Banyak mana kita menzahirkan. Lebih-lebih lagi pada malam-malam yang istimewa, tuan-tuan. Lailatul Qadar kita tak tahu bila. Sport malam tu teka malam ni kan, bergaduh-gaduh lah. Aku rasa semalam yang kawan tu tidur malam kan. Tak adalah masa tak kata malam besok ni. Dia nak sedarkan hati dia. Yang kawan pula tak ada, aku tengok pokok tu sujud. Dia bawa dalil pokok sujud. Tapi saya dah bawa kali pokok sujud. Saya tengok kat belakang rumah saya. Putrajaya semua pokok instant punya kan. Kita pergi kerja tak ada pokok lagi, balik kerja dah tegak sendiri pokok kan. Dia macam magic bean juga kan. Tak terus siap besar terus. Jadi akal itu tak kuat lah. Jadi sekali satu malam, berapa Ramadan dah, banyak kali lah kan. Ribut sikit terbongkar kawan kita. Tengok ni malah itu pada. Sebab kita balik besok daripada pejabat, balik pejabat tu tengok tegak lah balik. Confirm malam kan. Wah dah aku gaduh dah. Aku tengok malam tadi kan, sujud dah kan. Dia pula tak, sebab dia tak buat apa-apa dengan tadi. Terlebih pula ada jemputan buka puasa kan, kat hotel mana dah tersasul banyak dah kan. Terawih pun dah tak buat. Allah rugi. Ni bila Ramadan tu 15 hari lagi. Tapi saya ingatkanlah, kalau boleh janganlah kacau malam-malam tu. Kalau ada majlis ke apa ke, pastikanlah tak mengacau tarawih kita dan sebagainya. Kalau perlu buat tarawih sendiri, buatlah kan. Ajak yang 2-3 orang yang sama-sama tersasul tu, mari kita buat tarawih kan. Ini kadang-kadang buka puasa apa semua, tapi jangan sampai tak semayang maghrib isyak sudah lah. Itu lagi lah kacau tu. Tak masuk akal bagi saya lah. Kau puasa satu hari, ya nak buka puasa, lepas tu kau tinggalkan maghrib dengan isyak kan. Memang tak masuk akal kan. Jadi kita kena hati-hati. Sebab akhir zaman ni macam-macam godaan kepada amal-amal agama. Baik, jadi malam Lailatul Qadar kita tak tahu, teka-teka ialah harap-harap ialah kan. Lepas tu pula kebanyakan hadis-hadis yang menekankan tentang alamat Lailatul Qadar ni, dia juga lepas. Dah lepas dah. Pagi tu baru tengok matahari bersinar, tak terik, tenang. Nak buat apa? Dah lepas dah. Oh malam lah, malam tadi dah Lailatul Qadar. Macam orang tak mau tengok matahari masa terbit tadi kan. Habis tu, tak ada apa dah, saja dah nak cakap. Tak boleh undur balik dah malam tadi. Dia Lailatul Qadar malam tu kan. Kalau kita tahu pagi tu baru dah tahu. Lainlah kalau pagi tu macam tu, malam tu baru Lailatul Qadar. Itu baguslah juga kan. Jadi kita tak tahu tuan-tuan, ada rezeki kita akan dapat memenuhi Lailatul Qadar. Senang je Lailatul Qadar ni. Jangan miss walaupun satu malam, buat malam tu dapat Lailatul Qadar kan. Ini masalah ni sport dia kerja daripada dulu lagi kan. Asal exam dia sport, kan. SPM dulu pun sport juga. Kalau soalan ni tak keluar, aku keluar. Itu sejarah 7 tu. Sebab yang sport tu tak keluar. Sport tu tak keluar. Dia buat dah kajian soalan-soalan tahun lepas. Tahun lepas dah masuk dah. Tapi ingatkan tak masuk dah. Tahun ni keluar pula. Tahun ni habis, aku keluar.
Kan? Dan itu pada yang kita tak tahu bila. Dan kita kena usaha untuk dapat. Memang itu tujuan dia disembunyikan pun, supaya kita ada usaha. Tapi malam ni 10 Syaban, confirm lah. Ini dah malam dia. Adakah? Adakah kita nak biarkan dia berlalu begitu saja? Tepuk dada, tanya. Tanya apa? Tanyalah hati tuan-tuan. Hati, adakah hati dipengaruhi oleh keimanan? Ataupun hati kita dipengaruhi oleh nafsu, hawa nafsu kita, amarah kita, syaitan dan sebagainya. Jadi di dalam bulan Syaban kita kena ingat, ini dah jadi ceramah Syaban. Dalam bulan Syaban ni yang paling penting kita anggaplah dia sebagai qabliyahnya kepada Ramadan. Kalau sembahyang fardu tu dia ada qabliyah ba'diyah, maka Syaban ini adalah qabliyahnya kepada Ramadan. Jadi dalam bulan Syaban ini apa yang kita nak banyakkan? Apa saja yang kita nak banyakkan dalam bulan Ramadan, itulah yang kita nak banyakkan dalam bulan Syaban. Kalau kita nak tadarus, sekarang kita tadarus. Kalau kita nak tilawah, sekarang kita warm up tilawah. Kalau kita nak tahajud, nak bangun sahur, sekarang kita warm up tahajud dan sahur. Kalau kita nak solat berjemaah, nak semayang tarawih 20 rakaat, tapi jangan tarawih lama lagi. Dalam Syaban ni jangan kau buat pula tarawih kan. Jangan pula imam lepas ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah Syaban ni juga. Malam ni kita rehearsal. Jangan. Tak boleh pula. Tak boleh nak rehearsal tarawih. Sebab tarawih ni pun dah Syaban. Tapi kalau kita nak banyakkan solat sunat lain, bagus. Jadi yang kata banyak ni terpulang pada individu. Kalau satu orang ni selama ni dia hanya jaga solat fardu je, qabliyah tak pernah, ba'diyah jangan sebut kan. Memang tak pernah buat dia. Jadi mungkin bagi dia dapat buat 2 rakaat sahaja sebelum zuhur itu sudah meningkat, ada peningkatan lah. Betul tak? Jadi kita jangan ukur orang pula. Kalau dia ni pemalas ni 2 rakaat dia semayang kan, sepatut-patut 4 rakaat ni sebelum zuhur. Jangan kita ukur orang. Sebab kita punya keadaan ni, kapasiti kita tak sama, capability kita tak sama. Kalau kita dah biasa tahajud tapi setakat 2 rakaat, maka peningkatan bagi kita ialah jadikan dia 4. Tapi kalau satu orang haram dia nak bangun kan, tiba-tiba sebab Syaban ni nak warm up untuk Ramadan, dia dapatlah bangun tahajud pukul 5.30, nak 10 minit lagi sebelum nak azan subuh. Tapi cepatlah tahajud 2 rakaat. Itu peningkatan ke atau bukan peningkatan bagi dia? Peningkatan yang besar. Yang kita tak naknya pening. Yang tu kita tak nak. Jadi yang biasa-biasa tu memang untuk buat tahajud, masuk Syaban hilang tahajud tu kan. Itu yang kita tak nak. Yang biasa tu buat sunat rawatib, qabliyah ba'diyah, masuk Syaban lagi kurang pula sunat rawatib itu. Maknanya amalan itu yang kita nak. Amalan itu yang kita nak perkuatkan, teguhkan supaya bila masuk sana Ramadan kita dah full swing, all out dah. Bukan baru nak warm up pula kan. Satu ni tarawih malam pertama ni buat 8 je lah kan. Sebab baru nak start ni kan. Jadi tarawih malam kedua nanti 8 juga. Jadi yang malam ketiga pun 8 juga. Malam keempat tinggal 4. Kan? 8 pun tak ada dah, tinggal 4 je. Itu dah salah warm up namanya. Jadi kita rugi tu kan. Sedangkan Ramadan ni, nantilah ramai nanti ustaz-ustaz akan ceramah tentang Ramadan. Mungkin tiap malam, tiap hari akan dengar ceramah Ramadan ni kan. Persiapan Ramadan ni adalah Ramadan yang tazkirah tarawih dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau kita baru satu Ramadan, malam tu barulah kita nak mula, nak warm up, nak sediakan diri, kita dah tertinggal banyak. Patut-patut masuk saja satu Ramadan tu 1000 tas istighfar setiap hari tu dah mantap dah dengan kita. Memang kita dah family dah betul-betul used to dengan 1000 istighfar setiap hari. Macam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Abu Hurairah dia tak akan tidur melainkan dia habiskan 1000 istighfar. Tu Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, orang hebat. Tapi sebab kita hebat lagi daripada dia, kita 100 je istighfar. Faham kan? Kalau Abu Hurairah pun target 1000, kita nak target berapa? Tapi kalau kita tak mula, satu Ramadan baru nak start, jadi akan jadi beban. Lambatlah. Enjin tak panas lagi. Jadi sebab tu Syaban ni kita ambil sebagai qobliyah. Ini tempat kita nak buat persiapan. Apa saja persiapan? Nak banyak sedekah dalam bulan Ramadan, kita sedekah banyak-banyak bulan Syaban. InsyaAllah mudah je. Kita dah jadi istiqamah, senang nak istiqamah untuk sedekah dalam bulan Ramadan. Jadi sebab tu kita nak banyakkan amalan kita, teguhkan, perkukuhkan amalan. Sebab kalau kita tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni sebenarnya dengan amalan-amalan sunat ini, mereka begitu bersungguh-sungguh. Mereka begitu bersungguh-sungguh. Contoh saya ambil tentang solat rawatib. Di sini cerita tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. At-Tabrani telah mengeluarkan dalam kitab Al-Kabir daripada Abdullah bin Yazid, dia berkata, "Haddatsani, telah diceritakan kepada aku bahasanya orang ramai telah melihat dan memerhatikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Tahu kan Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang alim. Dia ni antara orang yang boleh berfatwa semasa hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alim betul? Kan? Annahu kana idza zalati syamsu, sesungguhnya Abdullah ini adalah ia apabila telah gelincirnya matahari, qama, dia pun berdiri, faraqa'a arba'a raka'atin yaqra'u fihinna bi surataini al-minal mi'in. Maka dia akan, bila gelincir matahari, maknanya masuk waktu zuhur, maka dia akan berdiri dan sembahyang 4 rakaat yang dia baca di dalamnya surah ini, 2 surah minal mi'in. Minal mi'in, al-mi'in ini maksudnya surah-surah dalam Al-Quran yang lebih kurang 100 ayat. Dia ada lebih kurang kat sini, suratul mi'in ini ai zata nahwi mi'ati ayatin, iaitu surah yang mempunyai lebih kurang kandungan dia 100 ayat. Wahya 11 suratan, dia ada lebih kurang, dia ada 11 surah. Ada 11 surah yang lebih kurang 100 ayat. Jadi dia semayang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, 1 rakaat 100 ayat. Macam kita jugalah. 1 rakaat berapa ratus? Tak, saya bawah sikit daripada 100. 100 huruf. Tak 100 juga. 100 huruf lah. Sebab biasanya kuliah ayat al-kafirun dengan keluar Allah lah. Jadi rasanya kalau campur-campur dapat 100 huruf. Nak kata-kata belataan pun tak sampai tu. Jadi kalau Abdullah bin Abbas ini 100 ayat. فَإِذَا تَجَاوَبَ الْمُؤَذِّنُونَ شَدَّ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. Dan apabila muazzin sudah mula untuk nak buat persiapan untuk iqamah, maka dia pun barulah dia pakai jubah dia tu, kemudian dia pun keluar untuk menunaikan solat. Barulah turun daripada rumah dia. Sebab sembahyang sunat sebenarnya afdal ialah di rumah. Tetapi kita kena tengok jugalah dengan jarak kita dengan masjid. Kalau agak-agak dengan sembahyang sunat di rumah kita sempat jemaah di masjid untuk fardunya, tak ada masalah lah. Tapi kalau tak, baiklah kita datang ke masjid awal dan kita solat sunat di sini, kita terus sambung dengan jemaah waktu fardu. Baik. Begitu juga At-Tabrani telah mengeluarkan satu riwayat daripada yang bersumber daripada Al-Aswad dan Murrah dan juga Masruq. Mereka berkata, telah berkata Abdullah bin Mas'ud tadi, laisa syai'un ya'dilu salatal laili min salatin nahar illa arba'an qabla zuhur. Dia kata sini, laisa syai'un
ya'dilu salatal lail. Tidak ada satu pun yang dapat mengimbangi, menandingi solat malam min salatin nahar, daripada jenis-jenis solat di siang hari, illa arba'an qabla zuhri, melainkan melebihi daripada 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata, kalau maknanya dia nak bagi tahu semayang malam ni tak ada boleh challenge. Semayang siang nak banding dengan semayang sunat malam yang di bahagian malam ni, memang hebat semayang sunat malam. Tak ada semayang siang ni yang boleh menandingi semayang malam, melainkan 4 rakaat sebelum zuhur. Inilah adalah solat sunat yang begitu tinggi nilai dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, lebih lagi kita dah bulan Syaban. Ini nak Abdullah masuk ni bukan bulan Syaban ni, bulan biasa kan. Tapi kalau bulan Syaban tu lebih lagi kita nak pertingkatkan, nak perelokkan amalan. Kenapakah solat malam dengan 4 rakaat sebelum zuhur ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai setanding? Maka dalam syarah hadis ini dikatakan, qala ba'dul masyayikh, telah berkata sebahagian guru-guru, tuan-tuan guru, la'alla sir fi hadza anna hazain al-waqtain zaman nuzulur rahmah, fa innahu tuftah abwabur rahmah wal qubul ba'da ansaf an-nahar. Jadi maksudnya di sini ialah dua waktu ini. Kalau waktu malam kita tahulah waktu tahajud dan sebagainya kan. Dan juga waktu yang kata sebelum zuhur, yang 4 rakaat kita solat qabliyah zuhur itu adalah waktu yang mana turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dibukakan pintu-pintu rahmat dengan begitu hebat sekali. Dan inilah waktu-waktu yang makbul dan diturunkan rahmat ilahiyah itu di pada malam selepas daripada setengah daripada malam. Adapun yang waktu sahur setengah daripada malam ialah waktu sahur, maknanya sehinggalah masuknya waktu sahur. Adapun yang kata qabliyah zuhur tadi, maknanya separuh daripada siang. Bila dah terlepas daripada separuh siang, waktu itu juga termasuk dalam waktu-waktu yang dikatakan sebagai waktu yang begitu banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan. Jadi sebab itulah dalam kitab Hasyiah Al-Mishkah ini menyatakan demikian. Kenapa dikatakan semayang 4 rakaat zuhur itu sebelum zuhur itu setanding dengan semayang malam. Mungkin dari segi rahmat dan keberkatannya begitu sekali melimpah ruah pada masa itu. Tapi betul juga kan, zuhur itu yang kita paling malas pun. Dengan panasnya, dengan huru-hara nak makan lagi, dengan huru-hara macam-macam masa tu kan. Jadi memang patut, saya rasa sesuai sangat, betul lah tu. Kata Abdullah bin Abbas tadi, lagi dia sambung lagi, dia kata, wa fadluhunna ala salatin nahari ka fadli salatil jama'ati ala salatil wahid. Dia kata, dan fadilat 4 rakaat tadi nak dibanding dengan semayang-semayang di waktu siang yang lain. Mana semayang-semayang sunat waktu siang, yang waktu siang ni, pada waktu siang ialah seperti kelebihan sembahyang berjemaah berbanding sembahyang bersendiri. Begitu besarnya nak bagi tahu 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak warm up daripada sekarang 4 rakaat sebelum zuhur, agak-agak Ramadan sempat tak nak buat 4 rakaat sebelum zuhur. Rugi kita kan, kalau kita nak baru nak warm up 1 Ramadan, 2 Ramadan, rugilah kita. Masuk setengah Ramadan baru cukup 4 rakaat kan, rugi. Tapi kalau kita dah start daripada Syaban ni, latih, masuk 1 Ramadan pun, siang Ramadan yang pertama kita dah boleh steady dia 4 rakaat sebelum zuhur. Dan semoga-moga dengan kita jaga amalan tu waktu Ramadan akan kekal lah sampai akhir hayat kita amalan tu.
itulah sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok pada riwayat ini, ianya termasuk yang dikatakan sebagai hadis mursal. Hadis mursal, maknanya hadis yang mana gugur, hadis mauquf, hadis yang tak dinisbahkan kepada Rasulullah. Sebab dia tak kata Rasulullah bagi tahu 4 rakaat zuhur ini begian. Betul? Sebab semua terhenti hanya pada perkataan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau hadis mauquf ini kita kena lihat. Hadis mauquf ini kita kena lihat. Kalau yang mauqufnya itu ataupun kandungan hadis itu berupa perkara yang tidak boleh diistihadkan, yang tidak boleh diambil daripada pendapat peribadi, maka dia dihukum sebagai hadis marfu'. Hadis marfu' maksudnya hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Ibnu Abbas, maknanya gini, walaupun Ibnu Abbas dalam riwayat ni setakat perkataan dan perbuatan dia, tetapi oleh kerana masalah pahala ni bukan orang boleh fikir-fikir sendiri. Betul tak? Tuan tahu pahala keluar Allah macam mana? Boleh kita, saya nak ceramah malam ni, saya pun fikir apa orang nak cakap ni. Siapa-siapa yang baca Qul Huwallah 3 kali dapat syurga 3 kali ganda dunia. Wah, pandai-pandai pula. Boleh tak saya berfikir-fikir, saya buat sendiri? Tak boleh kan? Ataupun saya nak apa nak? Tak boleh. Tetapi kalau masalah hukum hakam, ada pendapat saya lah, batal tu. Itu ijtihad. Sebab berdasarkan setakat ilmu yang saya ada. Mungkin orang lain dia jumpa hadis lain, dalil lain, maka dia kata, oh itu bukan masalah haram, itu hanya larangan makruh sahaja. Oh pula. Sebab bila pendapat yang jenis ijtihad macam tu, itu tak boleh dimursalkan, tak boleh dimarfu'kan kepada Rasul. Tak boleh kita nak sandar. Kalau sampai Sayyidina Umar, kalau sampai Abdullah bin Mas'ud, sampai Ali. Tetapi kalau dalam bab-bab yang sam'iyat, bab-bab yang tak boleh nak fikir-fikir sendiri, maka kita kena membuat andaian bahawasanya apa yang disebut oleh sahabat tadi macam Abdullah bin Mas'ud dalam kes kita ini, sudah tentu dia pernah dengar daripada Nabi SAW. Cuma dia tak cakap, aku dengar Nabi kata, atau dia tak cakap, Nabi SAW telah bersabda. Kira potong pendek je lah kan. Macam tuan-tuan lah kan, balik-balik rumah malam ni, yang 15 akhir Syaban tak boleh puasa, haram. Jadi isteri dia tak tanya lah. Sebab daripada cerita dia tu, dia pula cerita kat kawan dia pula kan, cek dalam Facebook tu, you tahu tak, sebenarnya suami I kata 16 Syaban ke atas tak boleh dah puasa. Kan? Yang kita buat tak boleh puasa ni suka sangat dah dengar kan. Kalau buat suruh puasa tu tak berapa nak gemuk. Kalau yang tak boleh ni seronok dah, benar dah. Jadi kalau kita dengar seolah-olah tuan-tuan yang cakap benda tu, sedangkan kawan tu tanya balik, suami you ni ustaz ke? Sudah. Kan? Sebab dia tak kenal suami kita. Jadi dia tanya dah balik, suami you ni ustaz ke? Pandai-pandai pula keluarkan hukum. Sebab suami tadi dia tak cerita, Ustaz Gunawan bagi tahu. Dia tak cerita. Kalau dia kata suami I bagi tahu, Ustaz Gunawan malam tadi dalam ceramah dia bagi tahu, jadi lainlah sikit. Oh dah sebut pun nama ustaz dah kan. Mana dah start dah, yang suami ni dah start ke belum kan. Jadi ada pertikaian sikit kat situ. Tapi kalau dah sebut nama awal-awal, ustaz tu bagi tahu, ustaz ni bagi tahu, jadi dibuat andaian lah. Maknanya boleh diandaikan bahawasanya orang tadi, si suami tadi telah mendengar daripada mana-mana ustaz. Macam tu lah. Abdullah bin Mas'ud menyatakan pahala ni bukan boleh nak fikir sendiri-sendiri. Jadi diandaikan, walaupun dia tak kata Nabi cakap,
diandaikan dia telah dengar perkara ni daripada yang berautoriti, iaitu Allah dan Rasul, dan tentulah daripada Rasulullah SAW, kerana dia sahabat Nabi. Kerana dia sahabat Nabi. Tapi kalau adalah satu orang, kan, satu orang dia tak datang pun surau malam ni, tiba-tiba balik cerita kat isteri dia, ya, Ustaz Gunawan kata kan, lepas ni tak boleh puasa dah. Oh, abang tahu mana? Dia ceramah malam tadi kat surau. Abang pergi ke? Saya tak pergi surau. Betul? Maka di sini dia panggil hadis mursal pula. Sebab terputus orang ni. Mesti ada seorang yang menyampaikan ni, sebab baru dia tahu yang Ustaz dah cerita macam tu. Jadi pada masa ni, kalau ikut dalam sistem hadisnya, ini hadis dhaif lah sebab terputus. Engkau tak pergi, tak jumpa Ustaz tu, tiba-tiba balik cerita Ustaz tu bagi tahu. Kan? Tengok dalam YouTube ke? Tak juga. Dalam apa pun tak juga. Tiba-tiba Ustaz tu bagi tahu. Bila? Semalam tadi. Kan? Ada kuliah malam tadi. Abang rasa nak pergi kan? Memang tak pergi, tapi dia cakap macam tu lah. Jadi mesti ada orang cerita kat dia ni. Mesti ada orang yang cerita. Jadi tak terputus tu sebab dia tak cerita. Jadi kalau terputus, gugur nama sahabat, tiba-tiba satu orang tabi'in, contohnya Hasan Al-Basri, kata Rasulullah bersabda, sedangkan dia tak pernah jumpa Rasulullah. Mesti antara dia dengan Rasulullah ni ada satu orang lagi sekurang-kurangnya. Itu kedudukan dia terputus, dia nama hadis mursal. Hadis mursal ini pun boleh diterima dengan syarat yang meriwayatkan daripada Nabi walaupun tak jumpa ni, mana yang tahap tabi'in ini, level tabi'in, dia ni satu orang yang dipercayai, seorang yang orang tak ada nak ragu-ragu lah dengan dia ni, ulama besar lah, mudah kita. Kan? Jadi sebab mustahil Hasan Al-Basri nak berbohong atas nama Nabi, tak rasa tak logik. Maka pada masa itu tuan-tuan, kita boleh terima. Ini cerita hadis. Dan dalam kes kita ni hadis mauquf. Maksudnya terhenti hanya kepada sahabat sahaja. Dia tak cakap Nabi ke, dia tak tengok, dia tak kata aku tengok Nabi, aku dengar Nabi atau Nabi bagi tahu, tak ada. Tiba-tiba dia kata semayang Zuhur ni, sebelum Zuhur, qabliyah Zuhur, macam darjat dia, hebat dia macam semayang tahajud. Kan? Jadi ini semua adalah dikatakan hadis mauquf, tetapi oleh kerana kandungan itu kandungan yang tidak boleh difikir-fikirkan sendiri, maka diihtimalkan, diandaikan bahawasanya ia telah didengar daripada Nabi SAW. Maka oleh itu kira kuat jugalah kandungan ini. Kira kuat jugalah apa yang Ibnu Mas'ud telah nyatakan berkenaan dengan sembahyang 4 rakaat Zuhur. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita Syaban ada 15 hari lagi, 16 hari, 15 hari lagi. Kita cubalah warm semua amal-amal soleh, terutamanya malam ni kita dengar riwayat, beberapa riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan betapa besar hebatnya sembahyang qabliyah Zuhur 4 rakaat. Tapi nampak macam tu macam dah biasa buat lah saya. Allah alam kan, saya rasa lah. Sebab kita ni kena sangka baik dengan orang kan. Tapi kalau belum buat tu ada peluang untuk kita latih-latihkan supaya bila dah masuk saja dalam Ramadan tu kita sudah sedia untuk pecut terus kan. Full swing, kita boleh all out. Itu pun kalau sampailah Ramadan. Kalau sampai. Allah Ta'ala alam. Saya 2 hari lepas baru terima berita kawan classmate isteri saya, sebaya lah maksudnya classmate dia kan, meninggal. Kanser otak. Pergi hospital, dah stage 4, doktor suruh balik sebab tak ada rawatan dah boleh buat. Doktor kata awak balik lah, carilah awak buat kampung. Doktor bagi masa 9 bulan, paling panjang tu. Tapi dia hanya 5 bulan, 2 bulan saja. Bulan 5 hari tu dah balik, 2 hari lepas dia baru 2 bulan, tak sampai 9. Dia keluar saja daripada balik daripada hospital tu, terus tak boleh bangun lah, mana tidur lah, terbaring je lah, terbaring atas
Islam kan. Jadi mak dia bagi tahulah, mak dia bagi tahu hari dia meninggal tu, pagi tu dah mandi siap apa semua, dah pakai pun cantik-cantik apa semua kan. Kemudian makan sikit, suap bubur sikit, lepas tu mengucap 3 kali. Jadi mak dia tak galak lah, mak dia tak rasa terhilang. Meninggal pun dalam senyum saja kan. Alhamdulillah lah, tak apalah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, berhenti masuk syurga kan? Kalau orang yang mati tak sempat la ilaha illallah tu bukan maksudnya masuk neraka, tapi maksudnya tak ada jaminan lah. Nak kena berbuang elok pula tu tak masyar. Kan? Tu nak kena cari tu. Tak masyar tu siapa yang nak bantu, syafaat mana yang nak tolong kan. Tapi orang yang ada yang dapat la ilaha illallah akhir kalam dia akan jannah. Ada jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Betul tuan-tuan, kita tak tahu. Yang ada itu sibuk sangat satu Ramadan, ada buat persiapan Ramadan dan sebagainya ni, ialah hanyalah impian dan harapan serta angan-angan semata itu. Kalau sempat. Tapi gaya-gaya persiapan tu macam sempat lah. Sebab baju dah siap tempah kan? Dah. Ke dah ambil dah? Kan? Cara dia tu. Cakap tu tidak. Kan? Tak ada aku confident ni mesti sempat 1 Syawal kan? Jangan kata 1 Ramadan, memang 1 Syawal aku sempat. Cara cakap tu tidaklah, tapi cara bersiap tu macam sempat. Kalau yang patut ambil tiket dah ambil dah tiket, siap dah. Kan? Yang patut terutama baju lah, baju masuk Rejab tu tukang dah tak berapa nak terima dah, lebih-lebih setengah Syakban ni payah dah ni. Masalahnya Ustaz, masa saya hantar kain tu betul lah kan, kira 1 Rejab. Salahnya dia dah sampai 15 Syakban ni ada sales. Jadi saya dah terbeli pula kain lain. Itu yang menjadi masalah. Tukang tak nak terima dah. Begitulah betapa bersungguh-sungguh kita nak sambut 1 Syawal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, sampaikan impian dan harapan kita, sehingga kita dapat menikmati Ramadan, pertemuan dengan Ramadan. Pertama, kita dapat hiaskan Syaban ini sebaik-baiknya sebagai persiapan kita untuk mendapatkan Ramadan yang berkat al-mubarak, yang betul-betul kita dapat optimumkan manfaatnya untuk persediaan kita bertemu Allah, persediaan kita menarik perhatian Allah pada kita. Jadi saya nak berhenti kat sini. Ada soalan tak? Okey, kita bagi belakang biar kat kanan dulu. Saya Puan. Saya. Ya, saya. Okey, kaifiat dia soalannya berkenaan. Ada soalan tambahan? Tak ada. Okey. Kaifiat dia maksudnya cara nak melakukan yang kata 4 rakaat tadi. Sama ada macam mana cara dia. Nak buat 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam, maknanya 4 rakaat 2 salam, atau 4 rakaat 1 salam. Yang mana satu? Semua boleh buat. Yang tak bolehnya tak buat. Dia kadang-kadang tanya tu kan, habis kitab Ustaz nak kena jawab tu, habis kitab Ustaz hurai kan. Masalahnya tak buat. Itu tempat lain lah surau ni dia buat. InsyaAllah kan. Memang tanya tu sebab nak buat lah. Ya Ustaz pun tak cakap tadi kan. Jadi sebenarnya boleh. Boleh buat 2 rakaat 2 rakaat. Yang afdalnya 2 rakaat, maknanya 4 rakaat 2 salam. Tapi kalau rasa nak terus 1 salam pun boleh. Habis tu Ustaz, ada tahiyat awal ke tak ada tahiyat awal? Pula. Bila dah 1 salam, mana 4 rakaat 1 salam, ni nak ada tahiyat awal ke tak nak ada? Dua-dua pun boleh juga. Kan? Nak buat tahiyat awal macam Zuhur pun boleh, atau kita daripada rakaat kedua tu terus bangun rakaat ketiga, keempat, barulah tahiyat akhir pun boleh. Yang tak bolehnya apa? Bandar. Okey tuan,
tak boleh bersambung terus. Okey. Itu hari Syak namanya. Hari Syak ini 30 Syakban. Kalau tak nampak anak bulan Ramadan tu, maknanya okey, tahun ni kita akan penuhkan 30 Syakban. Hari 30 Syakban itu tidak boleh berpuasa. Itu adalah hari-hari yang dicegah. Adalah perincian dia, tapi mudah ceritanya tak boleh puasa. Macam tu. Allah Allah. Ada lagi? Nampak macam tak faham kan? Saya nampak macam faham lah, tak tahu dah. Tak faham ke tak? Kalau tak ada apa, insyaAllah. Semoga Allah SWT terima pertemuan kita. Allah tak boleh taufik untuk kita faham, kita dapat amalkan, dan sebenarnya kita dapat sampaikan pada surah seperti yang lain, insyaAllah. Saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wa in kana sawaban fa min Allah, wa in kana khata'an fa minni wa min syaitan. Jika ada yang benar, maka itu daripada Allah. Jika ada salah dan silap, maka itu kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara sekalian, dapat mengampuni saya. Dan pada malam yang mulia, yang mustajab, yang berkat ini, jika ada kesudian pada pihak tuan-tuan, puan-puan, mintalah selit-selitkan doa untuk saya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin wa syukru lahu syukrul hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan takuna laka ridhan wa lihaqqihi ada'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa 'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah, aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarafata 'ainin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir warham wa'fu wa taqarrab wa